Okey, kita sambung pembelajaran kita 3.1.2 iaitu menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey. Jadi kita tengok contoh yang pertama, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Ini bermakna dia nak suruh kita fikirkan macam mana untuk kita menukarkan persamaan. Okey. Kita kena fikir macam mana tukar persamaan biar M tu yang tinggal sorang-sorang. Okey. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, kalau kita nak tinggalkan M sorang, okey, diberi Q sama dengan M tambah P. Bila kita nak biarkan M tinggal sorang, kita kena alihkan P. Betul? Kita kena alihkan P pergi ke sebelah kiri. Jadi ingat balik imbas kembali ini yang tip yang saya bagi ni, apabila tambah, bila dia nak pindah ke sebelah kanan, okey, diberi sebelah tambah, bila nak pindah pergi ke sebelah kanan, okey, iaitu melepasi sama dengan, dia akan jadi tolak. Dan tolak apabila dia nak pindah ke sebelah kiri, melepasi sama dengan ni, dia akan jadi tambah. Okey, yang ini. Sama juga untuk yang darab. Okey, apabila dia nak pindah ke sebelah kanan, iaitu melepasi sama dengan, dia akan jadi bahagi. Lawan dia. Lawan dia. Okey, sama juga dengan bahagi apabila nak pindah ke sebelah kiri untuk dan melepasi sama dengan ni, dia akan jadi darab semula. Okey, ini. Jadi kita tengok untuk soalan A ni, kita tengok P ni apabila kita nak pindah ke sebelah kiri, kita tengok depan dia ada operasi apa? Ada operasi tambah, betul? Jadi apabila kita nak pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak. Dia akan jadi Q tolak dengan P sama dengan M. Nampak? Kita dah ungkapkan M, okey, sebagai perkara rumus sebab M dah tinggal sorang-sorang. Jadi ini sahaja dia punya jawapan. Okey, B. B sama dengan 2S tolak dengan M. Jadi apa perlu kita buat? Kita nak tinggalkan M sorang-sorang. Okey, jadi kita kena pindahkan 2S ke sebelah kiri. Okey, jadi tengok 2S ni adalah nombor positif. Okey, nombor positif. Apabila dia pindah ke sebelah kiri ni, dia akan jadi tolak. Tolak apa? Sama dengan negatif M. Yang tinggal tu adalah negatif M. Jadi kita tak boleh berhenti di sini sahaja. Sebab ingat balik, syarat bagi perkara rumus, dia mestilah perkalinya adalah bernilai 1. Okey, ini adalah nilai dia negatif 1. Kita tak nak. Kita nak nilainya adalah 1. Jadi kita kena buang dia punya negatif. Jadi bila kita nak buang dia punya negatif, kita kena kita kena darabkan semua ni dengan negatif. Okey, kita kena darabkan semua tu dengan negatif. Okey, jadi bila kita darabkan tu semua dengan negatif, dia akan jadi negatif B. Okey, negatif darab dengan negatif akan jadi positif 2S. Okey, negatif akan jadi positif. Okey, dah dapat perkali dia bernilai 1, jadi kita boleh berhenti di sini. Okey, jadi kita tengok C. Masih lagi ungkapkan M sebagai perkara rumus. C diberi A sama dengan 5 bahagi 5 per 2M ataupun 5 bahagi 2M. Jadi kita nak hilangkan yang bawah supaya jadi persamaan yang tak ada per. Okey, jadi kita kena pindahkan yang bawah ini pergi ke sebelah kiri. Jadi ingat, kalau per ni bermaksud dia bahagi. Apabila dia pindah melepasi sama dengan, dia akan jadi darab. Okey, bermakna A dia akan darab dengan 2M sama dengan yang tinggal hanyalah 5.
Jadi A darab 2M dia akan jadi 2AM sama dengan 5. Okey, jadi kita nak M sahaja yang tinggal seorang. Apabila kita nak tinggalkan M seorang, ingat kalau dia rapat bermaksud dia darab. Okey, dia darab. Jadi kita nak pindahkan 2A. Kita nak pindahkan 2A pergi ke sebelah sini. Kalau dia rapat bermaksud dia darab. Kalau darab, dia melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. Jadi dia akan jadi 5 per dengan 2A. Okey, barulah kita boleh selesaikan. Kita boleh berhenti kat sini apabila M ni dah jadi perkali dia bernilai 1. Okey, tengok D. T sama dengan M tolak N per dengan negatif 3. Okey, jadi kita kena hilangkan yang bawah ni dulu. Okey, jadi kita kena pindahkan negatif 3 ni pergi ke sebelah kiri. Okey, jadi apabila tengok per bermaksud bahagi. Apabila dia melepasi sama dengan dia akan jadi darab. Bermaksud negatif 3 kena darab dengan T. Sama dengan yang tinggal hanyalah M tolak dengan N. Okey, negatif 3 darab T dia akan jadi negatif 3T. Sama dengan M tolak dengan N. Jadi, kita nak M sahaja. Okey, kita nak M. Okey, kita nak M. Jadi, bila kita nak M sahaja, kita kena pindahkan N pergi ke sebelah sini. Tengok depan N ni adalah operasi tolak. Okey, apabila dia melepasi sama dengan dia akan jadi tambah. Bermaksud negatif 3T tambah N sama dengan M. Okey. Jadi kita boleh berhenti di sini saja apabila kita dah dapat pasti, dah kena pasti bahawa M ni perkara rumus yang mempunyai perkali dia bernilai 1. Okey, kita tengok contoh yang kedua di mana ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, soalan ni dia minta P pula sebagai perkara rumus. Maksudnya dia nak P tu tinggal seorang-seorang. Jadi macam mana untuk kita tinggal P seorang-seorang? Okey. Kalau yang soalan yang ada punca kuasa, okey, kalau kita nak hilangkan punca kuasa, kita kena kuasa 2 kan, kedua-dua belah. Okey, kalau kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan dua-dua belah. Okey, kena ingat yang tu. Jadi, kalau yang ini kita nak hilangkan punca kuasa, bermakna kita kena kuasa 2 kan di kedua-dua belah. Okey. Jadi kita kena kuasakan 2 kan di kedua-dua belah. Okey. Jadi bila kita nak hilangkan dia punya punca kuasa, kita boleh potong. Di mana kuasa 2 ni kita boleh potong dengan punca kuasa. Jadilah jadilah P dah boleh potong, jadi tinggallah P seorang. Jadi Q kuasa 2. Okey. BS sama dengan P kuasa 2. P kuasa 2. Ingat yang saya kata tadi, kalau diberi kuasa 2, kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan kedua-dua belah. Jadi dia akan jadi macam mana? Jadi S, okay, kita kena punca kuasakan sama juga dengan P kuasa 2, kita kena punca kuasakan. Jadi, okay, jadi 2 kuasa 2 ni kita boleh potong dengan punca kuasa.
Jadi tinggallah P sama dengan punca kuasa S. Okey. Okey, kita pergi ke soalan contoh 2, soalan C. Masih lagi ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, C diberi W sama dengan punca kuasa P per dengan 3. Jadi, ingat tadi saya kata kalau kita nak hilangkan punca kuasa, bermakna kita kena kuasa 2 kan di kedua-dua belah ni. Termasuk W pun kita kena kuasa 2 kan dan punca kuasa P per dengan 3. Okey, punca kuasa P sama dengan 3 pun kita kena kuasa 2 kan. Okey. Jadi apabila kita dah kuasa 2 kan, jadi kita boleh potong dengan kuasa 2 di sini, kita boleh potong dengan punca kuasa. Okey, jadi tinggallah W kuasa 2 sama dengan P per dengan 3. Tapi ingat, soalan minta ungkapkan P sebagai perkara rumus, bermakna kita nak tinggalkan P seorang. Ni P dia ada per dengan 3. Kita tak nak. Kita nak tinggalkan P seorang. Okay, jadi bagaimana untuk kita tinggalkan P seorang? Bermakna yang di bawah ini kita kena bawa pergi ke sebelah kiri. Jadi per ni bermaksud bahagi. Apabila bahagi melepasi sama dengan dia akan jadi darab, bermakna 3 darab W kuasa 2 sama dengan P. Okey, jadi permudahkan 3 darab W kuasa 2 dia akan jadi 3 W kuasa 2 sama dengan P. Okey. D. T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okey, apabila kita nak selesaikan soalan seperti ini sebab P ni dia berada di bawah. Okey, jadi bagaimana untuk kita selesaikan? Kita kena darab P kuasa 2 ni di kedua-dua belah. Bermaksud di sebelah kiri pun kita kena darab dengan P kuasa 2, di sebelah kanan pun kita kena darab P kuasa 2. Jadi kita kena darab P kuasa 2 darab dengan T dan 1 per P kuasa 2 darab dengan P kuasa 2. Okey, kena darab dengan di kedua-dua belah tempat. Jadi, perasan yang bawah kita boleh potong dengan yang di sini. Okey, jadi tinggallah P kuasa 2 darab dengan T, dia akan jadi T P kuasa 2. Sama dengan yang tinggal hanyalah 1. Jadi, kita nak perkara rumus dia P yang tinggal seorang. Jadi, kita kena alihkan T. Okey, bila kita nak alihkan T bila duduk rapat, dia maksudnya dia adalah darab. Okey, darab bila kita nak pindah ke sini, bila dia melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. Jadi, dia akan jadi 1 per dengan T. Okey. Okey, bila kita nak hilangkan bukan nak hilangkan punca, nak hilangkan kuasa 2, macam saya kata tadi, kita kena punca kuasa kan di kedua-dua belah. Jadi, okay, kita punca kuasakan. Yang ni pun kita akan jadi 1 per T. Okay, tengok. Jadi, kita boleh potong kuasa 2 dengan punca kuasa. Jadi, jawapan akhir dia akan jadi P sama dengan punca kuasa 1 per dengan T. Okey, ataupun kalau tak nampak, saya buat kat tepi ni. Okey, saya buat kat tepi ni.
Okey, bila kita potong, dia akan jadi tinggal hanyalah P sama dengan punca kuasa 1 per dengan T. Okey, jadi kita dah tengok P perkara rumus yang bernilai perkalinya dengan 1, jadi kita boleh berhenti di sini. Jadi itu sahaja bagaimana untuk kita menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey, jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat.